Masih ingatkah kita tentang dua anggota GGK yang terkorban di bumi Somalia? Di sini admin akan menceritakan perkongsian pengalaman salah seorang anggota konvoi yang turut menjadi tawanan dalam insiden tersebut. Peristiwa yang paling tidak saya lupa adalah terus saya diserandap oleh militer Somalia pada 18 Julai 1994, di mana dua anggota tentera Malaysia telah berkorban, iaitu Khalil Azman dan Kopral Ghani. Peristiwa Gulet Hotel, Mogadishu, 18 Julai 1994 merupakan satu detik hitam yang tidak dapat dilupakan oleh Pegawai Waran 1 Bersara Muhammad Haji Baharom. Beliau bersama anggota Malaysia Batalion Malbat Yunosom 2 telah diserang hendap oleh sekumpulan militer Somalia di Gulet Hotel, Mogadishu. Insiden ini telah meranggut nyawa Staf Sarjan Azman Muhammad Tahir dan Kopral Ghani anak Binjoy, sementara yang lain cedera kecuali Muhammad. Kesemua anggota Yunosom 2 telah ditawan dan dibawa ke sebuah rumah di Mogadishu. Petang itu, Muhammad telah ditugaskan sebagai pemandu kepada Kolonel Fulvio Vezzalini, seorang pegawai kanan dari Itali, bersama dua orang lagi pegawai dari Itali dan seorang lagi pegawai dari New Zealand. Pada pukul 2.30 petang, konvoi yang terdiri daripada 3 buah kenderaan bergerak ke destinasi dari markas United Nations Operation in Somalia. Masih segar diingatan Muhammad bahawa kenderaan beliau merupakan kenderaan yang kedua di belakang kenderaan Kapten Ferdinando Salvati. Konvoi itu mula melepasi Pasar Bakarah. Keadaan pada masa itu amat tenang. Muhammad mula merasa senang hati dan meneruskan pemanduannya sambil memerhati keadaan sekeliling. Kumpulan itu kini tiba di sekitar kawasan Hotel Gulet. Ketenangan pergerakan konvoi tiba-tiba berubah apabila kenderaan di hadapannya memencuk laju dan merempuh pokok. Muhammad menyedari konvoi mereka diserang apabila peluru berdesing di telinganya ketika kenderaan beliau dihujani tembakan bertalu-talu. "Sir, get down! It's an ambush!" jerit Muhammad. Dalam keadaan yang begitu genting, Muhammad sempat melihat rakannya, Staf Sarjan Azman, yang mengendalikan senjata GPMG di kenderaan hadapan. Tiba-tiba, Staf Sarjan Azman jatuh daripada kenderaan dan keadaan menjadi semakin huru-hara. Muhammad semakin tertekan akibat tidak dapat melakukan apa-apa. Beliau yang merasakan bahawa keadaan itu akan menjadi semakin bahaya kepada dirinya dan Kolonel Vezzalini untuk terus berada dalam kenderaan tersebut, memandangkan mereka berada di kawasan membunuh. "Sir, let's get out from the vehicle. Hurry up, sir!" jerit Muhammad yang sedaya upaya menguatkan suaranya yang ditenggelami dengan bunyi tembakan bertalu-talu. "I cannot open the door. Muhammad, Muhammad, help me!" teriak Kolonel Vezzalini dengan nada suara yang panik. Muhammad terasa pelik kerana mustahil pintu itu rosak. Ketenangan fikiran Muhammad dalam situasi yang kelam kabut itu, beliau tiba-tiba teringat akan tabiat Kolonel Vezzalini yang sentiasa mengunci pintu apabila menaiki kenderaan. Mungkin kerana kejutan yang dialaminya membuatkan beliau lupa akan tabiat dirinya sendiri yang suka mengunci pintu kenderaan. Tanpa banyak bicara, Muhammad terus membuka kunci pintu dan menolak Kolonel Vezzalini keluar daripada kenderaan mereka, disusuli dengan Muhammad dan dua lagi anggota ranger yang berada dalam kenderaan yang sama. Setelah Muhammad keluar, dilihat Sarjan Zaidi yang menaiki kenderaan hadapan terbaring di pinggir kenderaan dengan kecederaan di bahagian pinggulnya. Muhammad terus mencari perlindungan di sebelah kanan tayar kenderaan. Melihat keadaan sekitarnya, Staf Sarjan Azman sudah terbaring. Sarjan Zaidi pula sedang berusaha menghubungi markas Yunosom bagi mendapatkan bantuan. Muhammad tahu ia merupakan tindakan yang sia-sia, memandangkan alat komunikasi yang digunakan hanyalah walkie-talkie sahaja. Mana mungkin ia mampu menghubungi markas yang jauh dari kawasan serang hendap itu. Namun, tidak salah untuk menaburkan sedikit harapan dengan situasi cemas melanda mereka. Muhammad terus meneliti keadaan sekeliling. Beliau cuba mengesan di manakah kedudukan musuh berada. Dalam pada itu, beliau ternampak mendiam Ghani, anak Binjoy, menaiki kenderaan hadapan bersama-sama Azman dan Zaidi. Ghani telah tercedera ditembak di bahagian peha. Babak itu menjadi lebih pilu apabila dilihat sekumpulan musuh merapat ke arah Ghani dan cuba merampas senjata miliknya. Ghani berkeras memeluk senjatanya agar tidak jatuh ke tangan musuh. Melihatkan keadaan itu, kumpulan militer Farah Aidid terus mengacukan laras senapang tepat ke arah kepala Ghani dan melepaskan tembakan. Ghani dibunuh di hadapan mata rakan pasukannya. Tanpa berfikir panjang, Muhammad terus capai senjata M79 dan dibidiknya ke arah musuh. "Muhammad, don't shoot!" jerit Kolonel Vezzalini kepadanya. Muhammad yang masih berada dalam keadaan geram dan marah, berasa tidak berpuas hati dengan arahan pegawainya. Dilihat keadaan sekelilingnya,
mereka telah dikepung oleh kumpulan militer yang turut bersenjatakan pelancar roket RPG-7. Lebih menyedihkan, kumpulan penyerang berselindung di sebalik orang awam yang turut berada di kawasan tersebut. Stop Muhammad. Drop the weapon and surrender. The situation is not in our favor, tegas Kolonel Vezalini kepada Muhammad. Muhammad terpaksa akur dan menunggu serangan itu berhenti. Apabila terhentinya kejadian tembak-menembak itu, Muhammad melihat keadaan persekitarannya. Hanya rakannya terkorban dan tercedera sahaja yang berada di situ. Manakala 4 lagi pegawai dari negara asing bersama-sama 3 lagi anggota tentera Malaysia. Setelah serangan berakhir, puak militer dan penduduk mula merampas senjata-senjata milik pasukan pengaman. Senjata yang dirampas sudah tentu akan jatuh ke tangan pihak musuh melalui penjualan ke pasaran gelap. Muhammad bersama yang lain telah ditawan oleh militer yang lebih ramai. Beliau telah dibawa ke satu rumah yang dimiliki oleh imam. Muhammad kemudiannya dibawa ke sebuah banglo dan ditahan di situ. Beliau kemudiannya didatangi oleh seorang pegawai berpangkat Lieutenant Colonel dari kumpulan militer Farah Aidik. Pegawai tersebut terus menyoal siasat Muhammad. Muhammad dihujani dengan pelbagai soalan oleh pihak militer yang cuba mengetahui akan tujuan kumpulan rondaan UNOSOM di Mogadishu. Muhammad terus memberikan jawapan bahawa beliau tidak tahu apakah tujuan pegawai-pegawai dari Itali itu datang. Beliau hanya dimaklumkan bahawa mereka diatur gerak sebagai pengiring dan pemandu sahaja. Selain daripada itu, beliau tidak tahu. Kalau tak mahu bagi kerjasama, saya akan bawakan Jeneral Farah Aidik, ugut pegawai kumpulan militer yang tidak berpuas hati dengan jawapan Muhammad. Muhammad Farah Aidik merupakan antara pembesar militer yang digeruni di Somalia. Beliau terkenal dengan kumpulan militer, pimpinan yang tidak bertolak ansur dengan musuh-musuhnya. Malang sekali, pengaman PBB turut menjadi mangsa. Tak kisah nak bawa siapa, saya nak kamu hantar kawan saya dan jenazah pulang ke pangkalan kami, kata Muhammad. Tidak lama kemudian, muncul seorang lelaki pertengahan umur dan beliau dikenalkan sebagai salah seorang imam dari kumpulan Farah Aidik dan kini Muhammad berada di rumahnya. Muhammad berbisik kepada Kolonel Vezalini selaku pegawai tertinggi di kalangan kumpulan ronda untuk melakukan rundingan dengan pihak militer. Tindakan militer menawan anggota pengaman secara hidup-hidup sudah tentu bertujuan untuk mendapatkan wang tebusan. Tuan, kalau tuan pandai, kita akan dilepaskan, usul Muhammad kepada Kolonel Vezalini untuk memulakan rundingan. Maafkan saya Muhammad, ini kali pertama saya menghadapi situasi sebegini dan saya tak mampu nak berbuat apa-apa. Lagipun, awak adalah seorang penganut Islam dan sekarang perkara ini bergantung kepada awak, kata Vezalini. Jawapan yang sama diberikan oleh Kapten Salvati. Muhammad terus mengusulkan perbincangan dan memujuk imam tersebut. Namun begitu, usaha Muhammad tampak sia-sia. Imam terus meninggalkan beliau sehinggalah kali ke-7 Muhammad bertemu dengan imam tersebut. Dari pukul 6 petang sehingga 12 malam, kami berbincang macam-macam perkara, imbas Muhammad. Menurut beliau, banyak perkara dibincangkan antara beliau dengan imam tersebut. Antaranya isu agama, kemakmuran negara dan beberapa perkara lain. Malah, imam sedia maklum akan negara Malaysia, namun mereka hanya mengetahui era Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri. Perbualan yang bermula dengan baik menjadi serius apabila imam mula membangkitkan isu mati syahid. Nak tahu tak, kesemua umat Islam yang mati di sini adalah mati syahid, ujar imam. Tidak, cuba imam bagi tahu saya, apakah syarat-syarat orang mati syahid, balas Muhammad yang tidak bersetuju dengan kenyataan imam tersebut. Sudah tentu, imam menyebut syarat-syarat mati syahid, di antaranya ibu mati melahirkan anak dan gugur ketika berperang demi agama. Muhammad terus menyoal, mengapakah kumpulan Ali Mahdi dan Farah Aidik saling berperang, sedangkan kedua-dua kumpulan ini beragama Islam? Mengapakah ikatan puak lebih diutamakan berbanding ukhuwah sesama umat Islam? Adakah situasi yang berlaku di Somalia terjadi di Malaysia? Tanya imam kepada Muhammad. Tidak, negara kami terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kami hidup dalam masyarakat majmuk dengan aman dan saling hormat menghormati, jawab Muhammad. Baiklah, kami hantar kamu semua balik, kata pihak militer selepas mendengar jawapan dari Muhammad. Kalau nak wang tebusan, hantar sajalah rakan saya dan jenazah yang terkorban. Biarkan saya saja di sini, kerana saya tidak mengalami sebarang kecederaan, kata Muhammad yang masih ragu-ragu dengan tindakan pihak militer. Tidak, kami akan hantar kamu semua pulang ke pangkalan, jawab imam. Setelah berunding, jam sudah menunjukkan lewat malam. Pada ketika itu, Muhammad baru sedar bahawa mereka tidak menjamah sedikit makanan mahupun minum setitik air sepanjang menjadi tawanan militer Somalia. Tidak lama kemudian, isteri imam menghidangkan air dan sedikit roti. Kemudian, kesemua tawanan dibawa ke kereta secara berasingan. Setiap tawanan satu kereta
Rasa penat mula melanda Muhammad dan beliau terlelap semasa dalam perjalanan pulang. "Muhammad, kita dah sampai," kata pegawai Farah Aidik selepas menghentikan kenderaan 1 kilometer dari penempatan tentera Malaysia yang berada di pos K4. Muhammad mengangguk faham. Muhammad berjalan kaki menuju ke balai pengawal pos K4 dan memikirkan sama ada beliau perlu bercakap dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Belum sempat beliau membuat keputusan, lampu sorok pos kawalan hinggap ke mukanya. "Jangan tembak, jangan tembak. Itu adalah Cik Mat," kata seorang pengawal. Mereka berlari-lari mendapatkan Muhammad. Muhammad memaklumkan kepada pengawal di pos itu untuk mengarahkan 13 anggota tentera Malaysia tanpa bersenjata untuk membawa jenazah dan anggota yang tercedera dari kenderaan kumpulan militer. Kesemua anggota yang tercedera kini dirawat oleh anggota perubatan. Jenazah almarhum Azman dan Mendiam Gani diletakkan di sebelah surau. Muhammad berdiri dan memahati jasad yang terkujur kaku di hadapannya. "Cik, kita menyeksa mayat-mayat ini, Cik." Tiba-tiba, datang seorang tentera berbangsa Iban bersuara, menyentak dirinya yang sedang leka. "Mereka masih memakai topi besi, Cik," sambungnya lagi. "Kamu pergilah tanggalkan helmet besi di kepala mereka itu," arah Muhammad kepada anggota tersebut. "Cik, saya tidak berani." "Cik, bukalah. Tutup anggota itu kembali." Muhammad pun membuka helmet milik arwah Staf Sarjan Azman tanpa sebarang masalah. Namun tidak bagi Mendiam Gani. Helmet Mendiam ketat dan tidak boleh dibuka, seolah-olah digam. Setelah diteliti, isi kepala dan darah Mendiam melekat pada topi besi itu. Muhammad terus menarik secara paksa helmet tersebut dan tersembur darah dan isi otak melekat di badannya. Muhammad berdiam diri, terus terkenang apa yang dilaluinya. "Masa tu, saya tidak berasa sedih, tetapi saya berasa marah. Itulah pengalaman yang tidak dapat saya lupakan kerana menyaksikan sendiri anggota bawahan saya mati di hadapan mata," kata Muhammad. Atas keberanian beliau ketika berhadapan dengan kumpulan militer Somalia, Muhammad telah dikurniakan pingat PGB pada tahun 2004 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-12, Tuanku Syekh Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syekh Putra Jamalulai. Muhammad mula menyertai ATM pada 30 September 1976 dengan menjalani latihan rekrut di Pusat Latihan Darat di Johor sebelum diserahkan masuk ke 19 Regimen Askar Melayu Diraja pada 19 Februari 1982. Beliau ditumpangkan ke Sekolah Perisikan Angkatan Tentera dan bertukar dari Regimen Askar Melayu Diraja ke Korisik Diraja pada tahun 1992. Memikul tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada mereka bukanlah satu hal yang mudah. Jasa mereka tidak ternilai dan tidak terhitung. Selayaknya, jasa mereka dihargai dan bukannya dipertikaikan atau dipelekehkan. Jasa mereka akan terus harum di laman kedaulatan negara. Semoga jasa mereka akan terus diingati dan disanjung generasi akan datang. Sekian, terima kasih.